Fokus dari negeri di bawah bayul, Sabah bakal menjadi hub pengeluar hidrogen dan sistem pengangkutan baharu SkyTrain. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Benar Azam, Sabah bakal menjadi hub utama pengeluar hidrogen dan sumber tenaga yang boleh diperbaharui di rantau Asia Tenggara menjelang 2025. Ia dijangka akan membawa pulang pelaburan langsung tidak kurang daripada 25 bilion di samping mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan pelbagai sektor di negeri ini. Antara projek-projek yang kita senaraikan untuk dilaksanakan iaitu pertama pembangunan solar berskala besar, large scale solar untuk sistem pengeluaran gas hidrogen. Yang kedua, pembangunan pengeluaran tenaga hijau bebas Green Independent Power Plant berjumlah 3,500 megawatt. Yang ketiga, pembangunan sistem Ocean Terminal Energy Conversion atau OTEC. Tambahnya, projek ini dilaksanakan melalui Smart Sabah Corporation Sdn Bhd, syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Sabah. Menyatakan perkara demikian dalam sidang media, Datuk Bung Mokhtar yang juga pengerusi Smart Sabah Corporation Sdn Bhd berkata, beberapa negara telah menunjukkan minat untuk melabur penerusi projek ini, antaranya Dubai, Korea dan Jepun. Menurutnya lagi, antara lokasi yang telah dikenal pasti termasuklah kawasan seluas 50,000 hektar di Kalabakan, Pulau Layang-Layang Kudat dan Pulau Kelumpang Tawau. Pada 9 November lalu, Smart Sabah Corporation telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC) bagi membolehkan proses kajian kemungkinan dimulakan dan pembangunan projek dijangka bermula tahun 2022. Cadangan pembinaan SkyTrain dijangka akan merancakkan lagi ekonomi selain meningkatkan kemudahan infrastruktur di ibu negeri. Pengangkutan tersebut bakal menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA melalui pusat bandaraya sehingga kawasan Universiti Malaysia Sabah UMS dengan anggaran kos RM2.425 bilion. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, fasa pertama melibatkan kos pembinaan sebanyak RM1 bilion dengan jarak 10.5 km dari KKIA menuju ke KK Central sehingga ke Jalan Gaya Street dan berakhir di Terminal Jesselton New City. Manakala fasa kedua dengan jarak 15 km dari Jesselton Central ke Menara Kinabalu sehingga ke kawasan komersial Alam Mesra melibatkan kos sebanyak 1.425 bilion. This is part of one of the game changer for the economic of negeri Sabah lah. Actually, the SkyTrain is the first in Asia. So I think it's good for us. But then we also advised by our operator that the SkyTrain now running in China. So very soon we are going to visit the factory and how they run the train. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pembinaan SkyTrain dan pembangunan projek Jesselton New City di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Bung juga memaklumkan pembangunan Jesselton New City di Teluk Likas bernilai RM5 bilion akan menambah baik sistem pengangkutan tersebut. Majlis pecah tanah dijangka akan berlangsung Februari tahun depan. Majlis menandatangani MOU tersebut disempurnakan oleh WHSB Ventures Sdn Bhd dengan Guangchai China M Sdn Bhd, Cycle Sky City Sdn Bhd serta Vision Construction Sdn Bhd sambil disaksikan Menteri Kerja Raya Sabah. Kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini dalam usaha mencari penyelesaian terbaik bagi membantu peladang dan petani yang terjejas dengan kenaikan harga baja dan racun. Antara tindakan awal dilaksanakan adalah menaikkan bantuan subsidi racun untuk pesawah daripada RM200 kepada RM300 sehektar untuk semusim. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata bantuan kepada petani tersebut melibatkan peruntukan berjumlah RM232 juta. Jelasnya peningkatan kos baja dan racun juga telah mempengaruhi harga sayuran di pasaran.
Apapun kita berhadapan dengan suasana yang begitu mencabar disebabkan oleh kenaikan harga pasaran komponen baja dan racun, komponen makanan ternakan haiwan yang perlu dihadapi oleh masyarakat dunia dan Malaysia oleh gangguan dalam pengeluaran bahan-bahan ini di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas menyampaikan beg sekolah kepada 33 orang pelajar sekolah dari Parlimen Beluran menerusi program ceria ke sekolah CKS Sabah Electricity Sendirian Berhad di Pejabat Pendidikan Daerah Beluran. Bagi membantu mereka meringankan beban ibu bapa keluarga bagi menghadapi musim persekolahan tahun depan. Bukan setakat itu saja, tetapi tanggungjawab korporat sosial SCSB TNB ini juga merangkumi bidang-bidang lain juga, termasuklah kebajikan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Seramai 200 murid di Beluran dipilih menerima bantuan CKS berbentuk beg sekolah, alat tulis, kamus dan wang saku. Statistik jenayah di Sabah merekodkan pengurangan ketara iaitu sebanyak 12.96% penurunan berbanding tahun lepas. Penurunan tersebut direkodkan antara 1 Januari hingga 27 November 2021. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata statistik itu mencatatkan sebanyak 69 kes bersamaan dengan 15.4% bagi jenayah kekerasan dan sejumlah 379 kes bersamaan 12.6% bagi jenayah harta benda. Sebanyak 209 kes pula membabitkan jenayah curi dan pecah rumah direkodkan sepanjang fasa 4 Pelan Pemulihan Negara yang bermula 8 November lepas. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Serah Terima Tugas 3 jawatan di Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu. Menurut Datuk Idris, pihaknya bagaimanapun memandang serius perkara ini dengan melaksanakan pelbagai usaha pencegahan bagi mengekang kejadian jenayah dari terus meningkat. Dalam majlis tersebut, Datuk Mazli Mazlan menyerahkan tugas timbalan Pesuruhjaya Polis Kontingen Sabah kepada Datuk Jawati Dikun, manakala Datuk Jawati Dikun pula menyerahkan tugas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sabah kepada SSC Sapi Ahmad. Turut berlangsung serah terima tugas Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard KJIPS Kontingen Sabah SCP Muhammad Hisham Muhammad Idris yang akan bertukar ke Semenanjung sebagai pengarah operasi bahagian perlindungan Jabatan Perdana Menteri. Baik, sedikit berita sukan. Kejohanan bola sepak Piala Bung Mokhtaradin BMR bawah 18 tahun. Pasukan Zon Pedalaman Atas menjuarai kejohanan tersebut dengan mengalahkan Zon Pantai Barat Selatan melalui penentuan sepakan penalti 3-1. Pemenang membawa hadiah bernilai RM30,000 serta piala. InsyaAllah selepas ini mungkin kita akan lebih aktif lagi. Dan ultimatum kita ialah untuk mencari pemain-pemain baru yang berkualiti dan ada potensi untuk kita bawa ke liga yang lebih besar. Kita telah melantik panel jurulatih dan pemilih dan mereka telah membuat penelitian di kalangan pemain-pemain, di kalangan pasukan-pasukan, pemain mana yang ada talent yang boleh dikemukakan. Ini adalah hasil perancangan daripada Akademi Bola Sepak yang kami tubuhkan di Tenem pada tahun 2016. Ini merupakan pencapaian yang tertinggilah kepada pasukan ini. Seramai 60 pemain akan dipilih dari kejohanan berkenaan dalam tempoh terdekat bagi dipusatkan latihan di peringkat negeri. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah.